Assalamualaikum. Hai semua, bersama dengan Cikgu Syahrul Syah untuk pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan bagi tahun 5. Standard kandungan 7.1.1 Mengetahui pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, kita masih dalam unit yang ke-11, Penjagaan dan Keselamatan Diri, di bawah tajuk G, Keselamatan dan subtopiknya Pengaruh Rakan Sebaya. Kita semua mempunyai rakan, mempunyai kawan, mempunyai sahabat, mempunyai teman. Tetapi, tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan rakan sebaya? Rakan sebaya ialah sekumpulan orang yang berada dalam lingkungan umur yang sama atau hampir sebaya antara satu sama lain. Secara ringkasnya, rakan sebaya ini rakan murid-murid lah, seperti di dalam kelas yang sama, tahun 5, tahun 4 dan juga di tahun 6. Itulah lingkungan umur yang hampir sama dengan rakan sebaya. Okey, boleh faham ya? Murid-murid, rakan sebaya banyak mempengaruhi sikap dan akhlak seorang remaja. Oleh itu, kamu harus mengetahui pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dalam kehidupan harian kamu. Murid-murid haruslah bijak memilih rakan. Pilihlah rakan yang mempunyai sikap yang positif. Apabila kita bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai sikap yang positif, maka diri kita juga akan dipengaruhi oleh sikap positif tersebut dan menjadikan diri kita seorang yang lebih baik. Jangan tersalah pilih rakan. Jika kita memilih rakan yang mempunyai sikap yang negatif, sikap negatif itu akan turut mempengaruhi diri kita untuk berbuat perkara yang tidak baik. Awas murid-murid, berhati-hati dalam memilih rakan. Murid-murid harus bijak dalam menilai dan mengenal pasti rakan-rakan yang mempunyai nilai yang positif dan yang mempunyai nilai yang negatif. Ayo kita lihat bagaimanakah rakan yang mempunyai nilai yang positif di dalam dirinya. Antara nilai positif yang boleh kita lihat ialah menghormati rakan. Adakah rakan sebaya kita itu menghormati diri kita dan juga menghormati rakan-rakan yang lain? Bagaimana untuk mengenali seseorang yang menghormati rakan? Cuba ingat kembali. Semasa rakan anda memanggil nama anda, adakah mereka menggunakan nama anda yang anda sukai ataupun menggunakan nama gelaran yang tidak kita gemari? Ya, jika mereka menggunakan nama yang kita gemari, itulah seseorang yang menghormati rakan. Jika tidak, mereka tidak menghormati rakan dan juga diri kita. Seterusnya murid-murid, pilihlah seorang rakan yang mempunyai sikap rajin belajar. Sikap begini harus kita dampingi kerana sikap tersebut akan mempengaruhi diri kita untuk turut rajin belajar. Dengan ini, kita akan mendapat kejayaan dalam pelajaran bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Cikgu yakin murid-murid yang sedang menonton sekarang ini semuanya rajin belajar. Mengapa cikgu berkata demikian? Lihatlah, sekarang anda sedang belajar. Anda juga selalu menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru-guru anda. Itulah sikap rajin yang perlu kita contohi. Carilah rakan yang mempunyai sikap rajin seperti anda. Sikap positif seterusnya ialah jujur. Jujurlah kepada diri sendiri dan juga kepada rakan-rakan kita. Jangan suka bercakap sesuatu yang tidak benar. Jangan suka berbohong. Kerana apabila kita berbohong, rakan-rakan susah untuk mempercayai kita pada masa akan datang. Pernah dengar ungkapan ini? Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama, ya, mencuri. Jauhkanlah sikap tidak jujur itu di dalam kalangan murid-murid semua. Sikap positif seterusnya yang perlu ada dalam seorang rakan sebaya ialah menepati masa. Ingat murid-murid, jika berjanji dengan rakan-rakan, perlulah kita tepati. Contohnya, jika kita berjanji untuk berjumpa dalam pukul 10, maka tepatilah waktu itu. Jangan terlalu lambat
kerana mungkin rakan kita mempunyai perkara lain yang hendak dibuat. Contoh lain yang boleh cikgu berikan ialah, contohnya sekarang, kita sedang belajar dari rumah. Jadi, tepatilah masa tugasan yang diberikan oleh guru kepada anda. Siapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Jangan suka menangguh kerja anda, kerana sekali tertangguh, maka kerja anda akan menjadi bertambah banyak. Kita juga yang susah. Tepatilah masa. Sekarang, kita lihat pula rakan sebaya yang mempunyai pengaruh negatif. Pengaruh sebeginilah yang perlu kita hindarkan. Yang pertama, ponting sekolah. No. Jangan berkawan dengan rakan yang suka ponting sekolah. Sikap ini adalah sikap yang negatif yang perlu kita jauhi. Kerana, jika kita berkawan dengan mereka, lama-kelamaan kita akan terpengaruh untuk ponting sekolah bersama dengan mereka. Elakkan rakan yang sebegini. Sikap negatif seterusnya ialah menghisap rokok. Ingat murid-murid, rakan sebaya yang sebegini perlu kita elakkan. Kerana menghisap rokok membahayakan kesihatan, malah dilarang agama. Murid-murid, menghisap rokok bukan sahaja menjejaskan kesihatan, malah membazirkan wang. Dan menghisap rokok ini juga adalah satu langkah kepada mereka selepas ini untuk mencuba menghisap dadah. Jauhkanlah. Jangan sesekali rapat ataupun bergaul dengan mereka yang suka menghisap rokok, terutama sekali rakan sebaya anda yang masih belum tahu apa faedahnya merokok itu. Pengaruh negatif rakan sebaya yang lain ialah mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan inhalant. Murid-murid masih ingat pelajaran yang pernah cikgu sampaikan dahulu? Ya, mereka yang suka menghidu gam, menghidu marker pen, liquid paper, cecair petrol, cat dan sebagainya. Awas murid-murid, ianya boleh memberikan kesan psikoaktif dan kecelaruan minda, seterusnya memusnahkan sel-sel otak. Apabila sel-sel otak musnah, bagaimana untuk kita belajar? Bagaimana untuk kita berfikir secara normal? Jadi, jauhilah rakan-rakan yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan inhalant ini. Sikap negatif seterusnya ialah membuli. Pernahkah anda dibuli di sekolah? Okey, cukup berikan contoh kepada anda. Pernah tak kawan-kawan meminta anda menyiapkan kerja sekolah mereka? Jika tidak, mereka tidak mahu berkawan dengan anda lagi. Itu juga merupakan salah satu contoh buli di sekolah rendah. Selain meminjam barangan anda tanpa kebenaran. Malah, ada juga yang sering meminta wang kepada anda. Jika berlaku perkara begini, maka laporkanlah kepada guru di sekolah anda. Itulah perkara buli yang berlaku di sekolah rendah. Jangan sesekali bergaul dengan mereka yang suka membuli ini. Elakkanlah rakan-rakan yang mempunyai sikap begini. Jika anda pernah melakukan perkara ini, hentikanlah dan cubalah membuat perkara yang lebih baik daripada itu. Baiklah murid-murid, begitulah saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu mengharapkan murid-murid telah pun memahami apakah yang dimaksudkan dengan rakan sebaya dan bagaimana untuk memilih rakan sebaya. Pilihlah yang mempunyai pengaruh yang positif dan elakkanlah yang mempunyai pengaruh yang negatif. Buatlah pertimbangan sewajarnya kerana tersalah pilih buruk padanya. Pilihan di tangan anda. Okey murid-murid, itulah sahaja masa kita untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Ingat, pilihlah rakan yang membawa kebaikan. Elakkan rakan yang membawa kemusnahan.